Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini video untuk pelajar-pelajar yang tak dapat join Google Meet pada kelas Jumaat 21 Mei, yang mana kita akan ulang kaji berkenaan dengan 5 jenis air. Okay, so benda yang pertama, pelajar-pelajar perlu buka buku teks. Ambil buku teks awak, buka muka surat 10. Muka surat 10. Okay, muka surat 10. Siapa yang baru nak keluarkan, pause dulu video ni. Bila dah keluarkan, baru sambung play video. Okay, buka dekat muka surat 10. Dia tulis apa kat sini? Taharah. Ni cara bacanya Taharah. Apa itu Taharah? Ni kita nak tahu. Sebelum tengok apa itu Taharah, tengok gambar kat sini. Agak-agak apa itu Taharah? Yang pertama ada gambar orang mandi. Mandi kat bilik air. Yang kedua gambar orang mandi dekat pantai, dia berenang. Lepas tu ada gambar daun. Daun pula. Lepas tu ada gambar batu. Batu pula. Lepas tu ada gambar tandas. Lepas tu ada gambar orang mandi dekat sungai. Jadi agak-agak apa kaitan 6 gambar ni dengan taharah? Apa tu taharah? Okay. Nak kata mandi, nak kata taharah tu mandi tak boleh sebab ada daun dengan batu. Jadi agak-agak apa tu taharah? Tengok muka surat sebelah, muka surat 14. Muka surat 11. Okay, tengok ada komik kat sini. Yang biru, yang pertama atas ni, pelajar tanya, Ustazah, apakah erti taharah? Ustazah ni jawab, taharah ialah bersuci. Siapa yang ada pensel? Sekejap. Okey, siapa yang ada pensel boleh gariskan dekat mana? Sekejap. Okey, gariskan dekat sini. Gariskan bersuci. Taharah ialah bersuci. Okey. Gariskan dekat sini, bersuci. Taharah tu apa? Taharah tu bersuci. Jadi apa tu bersuci? Bersuci tu membersihkan diri. Tengok gambar mandi, orang bersihkan diri. Orang mandi kat pantai pun membersihkan diri. Tandas, awak buang air, lepas tu awak cuci awak punya berak kencing, itu pun membersihkan diri. Sungai, awak mandi sungai pun membersihkan diri. Tapi apa kaitan daun dengan batu? Dalam keadaan awak tak ada air, misal kata awak dekat hutan, awak dekat kawasan yang tak ada air, tapi dekat situ ada daun kering atau batu, awak boleh gunakan daun atau benda-benda kesat. Yang penting benda yang kesat lah daun, untuk lap awak punya najis, kotoran, nak bersihkan, nak bersuci daripada awak punya bekas berak kencing dan sebagainya. Batu pun sama. Kebiasaannya batu ni untuk membersihkan dubur, tempat awak punya berak tu. Nak calik-calik taik yang berbaki dekat belakang tu, biasanya gunakan batu kalau tak ada air. Okay. Jadi itu adalah bersuci, membersihkan diri. Okay. Tengok balik dekat muka surat 11 tadi yang awak dah gariskan tu. Taharah ialah bersuci, iaitu panjang lagi, iaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ada dua benda. Taharah ni bersuci. Bersuci membersihkan diri macam mana? Yang pertama, bersihkan diri dengan cara mengangkat hadas. Yang kedua, menghilangkan najis. Menghilangkan najis, awak tahu kan najis tu apa? Najis tu benda yang kotor, macam tahi, kencing. Sebenarnya najis ni luas lah. Dia lebih daripada tahi dan kencing. Darah juga dikira sebagai najis. Apa lagi? Khinzir, babi dikira sebagai najis. Arak dikira sebagai najis. Nanti tahun 2 awak akan belajar lebih banyak lagi tentang najis. Okay.
tu menghilangkan najis. Yang lagi satu tu mengangkat hadas. Apa tu mengangkat hadas? Awak ambil hadas, awak angkat. Macam tu ke? Bukan. Mengangkat hadas maksudnya ialah mengangkat hadas. Macam ni kita terangkan ya. Mudah cerita, mengangkat hadas ni ada dua. Berwuduk atau mandi wajib. Berwuduk mengangkat hadas kecil, mandi wajib tu pula mengangkat hadas besar. Awak mesti tahu berwuduk tu apa kan? Bila nak solat awak ambil wuduk. Jadi perbuatan awak ambil wuduk tu dikira sebagai mengangkat hadas kecil. Mandi wajib tu apa? Mandi wajib tu awak akan belajar fiqh tahun 2 nanti. Tapi kalau awak nak tahu, dia satu ibadah. Satu keadaan di mana awak kena melakukan mandi wajib tersebut. Kalau awak tak mandi wajib, awak tak boleh nak melakukan ibadah. Tak boleh nak solat, tak boleh nak baca Al-Quran. Jadi ada syarat-syarat keadaan tertentu untuk awak mandi wajib. Tapi kita tak ceritalah. Nanti tahun depan, tahun 2 baru awak belajar mandi wajib. Tapi setakat ni wuduk awak tahu kan? Wuduk, ambil wuduk, nak solat ambil wuduk kan? Jadi perbuatan ambil wuduk tu dikira mengangkat hadas kecil. Kalau wuduk awak batal, awak terkentut, bermaksud awak berada dalam keadaan berhadas. Awak dalam keadaan berhadas. Bila awak dalam keadaan berhadas, awak dikira nak kata kotor tu kotor syar'i. Ada benda yang awak tak boleh buat kalau awak tak ada wuduk. Itu maksud saya. Okay? Berbeza dengan najis. Kalau contoh najis, ada tai dekat baju kita, kita nampak, itu najis, itu kotor, kekotoran yang kita boleh nampak. Tapi kalau hadas ni, dia kotor yang kita tak boleh nampak. Maksudnya kalau awak tak ada wuduk, awak tak boleh nak solat. Jadi kalau awak kena ambil wuduk dulu, angkat hadas kecil tu dulu, buang hadas kecil tu dulu, baru boleh solat. Ambil wuduk dulu, baru boleh pegang Al-Quran. Ambil wuduk dulu, baru boleh tawaf dekat Kaabah. Kalau siapa yang pergi haji lah. Okey, itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi taharah ialah bersuci. Taharah bersuci, membersihkan diri. Bersuci ni macam mana? Dua. Mengangkat hadas, menghilangkan najis. Next kat bawah, apakah tujuan kita bersuci, Ustazah? Tujuannya ialah untuk yang pertama solat, membawa Al-Quran, tawaf. Jadi orang yang bersuci, orang yang ambil wuduk, dia tujuan dia antaranya bila dia ambil wuduk dia boleh solat. Bila dia ambil wuduk dia boleh pegang, bawa Al-Quran, Al-Quran yang tak ada terjemahan. Dia boleh tawaf dekat Kaabah. Okay. Hukum taharah. Taharah ialah, hukum taharah adalah wajib. Kita wajib membersihkan diri, menyucikan diri. Wajib menjaga kebersihan diri. Bila nak solat, wajib ambil wuduk. Bila nak pegang Al-Quran, wajib berwuduk. Firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri. Jadi kalau kita jaga kebersihan, kita bersuci, Allah mengasihi kita. Allah sayang kat kita, insya-Allah. Faedah taharah. Kalau awak bersuci, apa yang awak dapat? Yang pertama, dapat membersihkan diri, mana purple ni. Yang kedua, dapat terhindar daripada najis. Yang ketiga, terhindar daripada kekotoran. Yang keempat, terhindar daripada penyakit. Kita laju sikit sebab ni ulang kaji saja, kita dah pernah belajar dah. Next. Nak bersuci tadi, kita tengok gambar bersuci tadi, ada yang mandi, ada yang pakai batu, ada yang pakai daun kan. Jadi bersuci ni biasanya boleh pakai air. Kalau tak ada air, boleh pakai benda kesat seperti daun dan batu. Cuma air tu air macam mana? So kita pergi ke pelajaran 3, bahagian air. Air kita ada macam-macam air. Tak semua air kita boleh guna untuk bersuci. So kita nak kenal berapa jenis air yang ada. Tengok muka surat 14 ni, muka surat 14. Baca dan faham
bahagian-bahagian air. Yang pertama kita ada air mutlak. Yang kedua, air musyammas. Yang ketiga, air musta'mal. Yang keempat, air mutanajjis. Yang kelima, air muqayyad. Ingat lagi ke apa tu air mutlak? Air mutlak ialah air yang suci. Maksudnya air tu bersih, lagi menyucikan. Air tu lagi boleh guna untuk berwuduk. Tu maksud suci, lagi menyucikan, bersih dan boleh guna untuk wuduk. Apa contoh air mutlak? Tengok muka surat 15. Ada 8 contoh air mata air. Air yang keluar daripada celah-celah batu, bawah tanah. Biasanya ada dekat bukit-bukit, dekat gunung-gunung tu lah. Yang kedua, air laut, boleh guna untuk wuduk. Yang ketiga, air sungai, boleh guna untuk wuduk. Yang keempat, air salji, boleh guna untuk wuduk. Tapi pastikan salji yang diambil tu salji yang diyakini bersih lah. Kalau contohlah awak kat Korea, awak pernah nampak ada anjing golek-golek kat salji tu, jangan ambil salji kat situ, ambil salji tempat lain. Salji yang tinggi-tinggi sikit ke, yang tidak dilalui oleh anjing sebagainya. Yang seterusnya, air hujan, boleh buat wuduk. Bukannya masa hujan lebat tu awak keluar pergi ambil wuduk, bukan. Awak tadah air hujan. Okey. Tapi tadah air hujan kena hati-hati. Bukan air hujan yang turun kat bumbung rumah tu. Dah lalu kat bumbung ada macam-macam harta benda kat atas bumbung tu, kotor-kotor, tai burung semua. Awak tadah air daripada bumbung. Bukan. Direct daripada hujan terus ke awak punya baldi ke, tangki ke, itu tak apa. Jadi air hujan, air mutlak. Awak boleh guna air tersebut. Dia suci, dia bersih dan boleh menyucikan, boleh guna untuk berwuduk. Yang keempat, kat daun ni, kalau pagi-pagi lepas subuh awak saja pergi tengok pokok-pokok kat luar rumah awak tu, kalau nampak ada basah-basah, itu nama dia air embun. Sama ada malam tu hujan ke tidak ke, kalau dengan izin Allah ada air, itu namanya air embun. Awak boleh ambil, gosok-gosok tangan kat daun air tu. Lepas tu bila dah basah agak-agak, basuh muka untuk wuduk, boleh gunakan untuk wuduk. Air embun dikira air mutlak, boleh berwuduk. Yang ketujuh, awak biasa jumpa kat rumah, kat sekolah semua ada air paip. Tak payah cerita lah, semua dah kenal. Yang terakhir, yang ke-8, air perigi. Air perigi, zaman sekarang susah sikit nak jumpa air perigi. Perigi tu apa? Perigi ni dia korek. Dia korek dalam tanah sampailah dia jumpa air daripada bawah tanah. Lepas situ dia ambil gayung ke baldi ke apa, letak tali untuk kaut air daripada bawah situ. Itu namanya air perigi. Biasa dulu banyak dekat kampung, tapi zaman sekarang kampung semua dah maju. Semua pakai pipe dah. Right, tu air mutlak. Air mutlak. Contoh, tengok kat bawah ni, mana satu air mutlak agak-agak. Pilih gambar di bawah sama ada air mutlak atau tidak. Gambar yang pertama, air daun, air embun, mutlak ke bukan? Mutlak. Kedua, air paip, mutlak ke bukan? Mutlak. 3, air longkang, air mutlak ke bukan? Boleh tak wuduk pakai air longkang? Tak boleh, bukan air mutlak. Keempat, air dalam tin, boleh ke awak berwuduk pakai air dalam tin? Air apa ni contoh? Pepsi Cola, benda awak main kat sekolah tu, Pepsi Cola 7 Ice. Boleh ke berwuduk pakai air minum ni? Tak boleh. Jadi dia bukan air mutlak. Air kelapa, boleh ke berwuduk pakai air kelapa? Tidak. Jadi dia bukan air mutlak. Air hujan, boleh berwuduk pakai air hujan. Jadi hujan air mutlak. Air kopi, tak boleh berwuduk pakai air kopi, bukan air mutlak. Sungai, boleh berwuduk pakai air sungai. Jadi sungai adalah air mutlak. Habis air mutlak. Yang kedua, kita ada air musyammas. Air musyammas. Apa tu air musyammas? Air yang berada dalam bekas logam selain emas dan perak, yang terdedah kepada panas matahari. Kita senang tengok gambar muka surat sebelah, muka surat 17. Nampak?
Air dalam bekas logam. Nampak ada air dalam bekas besi. Logam tu besi Air dalam bekas logam, dalam bekas besi. Saya tak boleh nak conteng. Nampak? Boleh centeng. Air dalam bekas logam. Kemudian terkena panas matahari. Ni namanya air musyammas. Okey. Tengok ada pelajar ni tanya warna kuning. Ustaz, boleh ke air ini digunakan untuk berwuduk? Boleh tak pakai wuduk pakai air musyammas? Ustaz ni kata boleh, tetapi hukumnya makruh. Boleh tak berwuduk pakai air musyammas? Boleh, tapi makruh. Ingat, boleh tapi makruh. Kenapa makruh? Apakah sebabnya? Makruh tu apa? Makruh tu tidak digalakkan. Kalau awak tak buat lagi bagus. Kenapa tak buat lagi bagus? Sebab air panas yang terdedah kepada cahaya matahari dalam bekas logam akan mendatangkan penyakit kulit. Kalau awak berwuduk pakai air musyammas, awak boleh sakit kulit, boleh meruap ke apa ke, lecur ke dan sebagainya lah. Jadi seeloknya tunggu sejuk dulu baru boleh guna, dan dia tidak makruh kalau dah sejuk. Tapi kalau panas lagi, dia makruh. Boleh tapi makruh. Tu air musyammas, air dalam bekas logam terkena matahari. Semula, air mutlak tu apa? Air yang suci lagi menyucikan, air yang bersih lagi boleh guna untuk wuduk. Air musyammas tu apa? Air dalam bekas logam terkena matahari. Boleh tak berwuduk pakai air mutlak? Boleh. Boleh tak berwuduk pakai air musyammas? Boleh, tapi makruh kalau dia masih panas. Next, kita ulang kaji air yang ketiga, air musta'mal, muka surat 18. Air musta'mal. Apa tu air musta'mal? Air yang telah digunakan bagi mengangkat hadas. Dia sebut lagi mengangkat hadas. Ingat tak apa tu mengangkat hadas? Mengangkat hadas ada dua, sama ada ambil wuduk ataupun mandi wajib. Jadi gambar kat bawah tu orang ambil wuduk. Jadi air musta'mal, air yang telah digunakan. Bekas awak guna untuk berwuduk, bekas awak guna mandi wajib, air bekas-bekas tu kalau terkumpul dekat suatu bekas dan dia kurang daripada 2 kolah. Kalau mak ayah awak ada kat tepi tu, mesti tertanya-tanya, apa tu 2 kolah? Kita reverse balik, buka muka surat 16. Muka surat 16 ada tunjuk kat sini. Tahukah anda sukatan 2 kolah bersamaan 270 liter? 270 liter. Okey, sekejap. Kalau botol air besar, kat sini saya dah share botol air besar. Botol air besar ni 1.5 liter. Besar ni 1.5 liter. Tapi 2 kolah 270. Maksudnya yang ini awak perlukan berapa botol ni nak dapatkan 270 liter. Banyaklah. Air, kiranya kalau air bekas wuduk atau mandi wajib tu terkumpul dalam keadaan dia sedikit, mungkin terkumpul dalam 1 botol, terkumpul dalam 1 baldi, ataupun kolah bilik air, saya tak sure lah berapa liter air. Tapi saya rasa tak sampai 270 liter. Tapi kalau termasuk dalam tu, air tersebut dikira air musta'mal. So boleh ke berwuduk pakai air musta'mal? Tengok dekat bawah sini, batal balik muka surat 18. Tahukah anda air musta'mal adalah suci? Air tu dia bersih, tetapi tidak boleh digunakan untuk menyucikan dan mengangkat hadas. Tetapi air musta'mal kita tak boleh guna untuk menyucikan, tak boleh guna untuk bersihkan. Contoh, tak boleh guna untuk menyucikan najis lah. Contoh awak nak basuh berak kencing pakai air musta'mal,
tak digalakkan. Tak boleh lah. Nak ambil wuduk pun tak boleh. Tapi apa yang boleh? Gunalah untuk siram pokok ke, basuh lantai tandas ke, itu tak apa. Okay, basuh kereta. Tapi air mustakmal biasa tak banyak kan. Guna untuk siram pokok boleh lah. Tapi guna air mustakmal untuk berwuduk tidak boleh. Ingat balik, apa tu air mustakmal? Air yang telah digunakan bagi mengangkat hadas. Air yang telah digunakan bagi mengangkat hadas. Air yang awak dah guna untuk ambil wuduk. Awak ambil wuduk, lepas tu ada air lebihan tu terkumpul dalam baldi. Nampak ada budak ni, ada baldi kat bawah tu, air dia terkumpul dalam baldi. Air dalam tu dikira air mustakmal. Biasa sikit je air dia. Okay, tu air yang ketiga. So kita reverse balik. Yang pertama tadi air mutlak, air yang suci lagi menyucikan, boleh guna untuk berwuduk. Yang kedua, air musyammas, air dalam bekas logam terkena matahari, boleh guna untuk wuduk tapi makruh kalau masih panas. Yang ketiga, air mustakmal, air yang dah digunakan untuk mengangkat hadas dan kurang daripada 2 kolah. Air ni tak boleh guna untuk wuduk. Next, yang keempat, muka surat 19, yang ada gambar tikus berenang tu, air mutanajjis. Air mutanajjis. Apa tu air mutanajjis? Kita ada 2 pengertian. Yang pertama, air yang kurang daripada 2 kolah dan terkena najis. Kalau ada mak ayah kat sebelah tu mungkin boleh terangkan sikit. Air yang sikit kurang daripada 270 liter kemudian terkena najis. Apa contoh najis? Bangkai binatang. Contoh ada macam gambar tu, tikus mati. Apa lagi? Kalau binatang yang kecil, contoh macam labah-labah ke, nyamuk ke, serangga mati, yang itu dia tidak dikira macam mana kata, dia kira bangkai haiwan, dikira najis, tapi dia najis yang dimaafkan. Dia tidak dikira najis yang menyebabkan air tu menjadi mutanajis. Jadi kalau serangga-serangga kecil tak ada masalah. Tapi binatang yang besar, kucing ke kan, tiba-tiba terjatuh dalam tu, tak nak keluar, lemas, mati. Dah dikira air mutanajis kolah tu. Tikus, apa lagi? Okay. Ataupun misal kata ada rumah yang dia punya tandas dengan kolah air. Ada setengah orang dia ada kolah air, setengah orang dia tak ada kolah, dia shower je kan. Siapa yang rumah dia ada kolah barangkali, saya pernah lah pergi tengok kan, yang rumah dia tandas dia dekat dengan dia punya kolah. Jadi berkemungkinan mungkin air daripada mangkuk tandas terpercik ke, termasuk dalam kolah, so dikira air mutanajis juga. Jadi kena hati-hatilah kat situ kalau tandasnya sempit, supaya tidak merecik. Jadi air yang kurang daripada 270 liter, kurang daripada 2 kolah, terkena najis, dikira air mutanajis. Yang kedua, dia berkaitan dengan yang pertama. Yang pertama dia kata kalau air tu kurang daripada 2 kolah, terkena najis, maksudnya dia mutanajis. Jadi kalau dia lebih daripada 2 kolah, contoh air tasik. Air tasik besar kan, luas, lebih daripada 270 liter. Lepas tu ada kura-kura mati. Ada orang dia buang kura-kura, lama-lama kura-kura tu dah lama hidup, kura-kura tu mati kat tasik tu. Apa-apa binatang yang mati yang tidak disembelih, dia dikira bangkai, kecuali ikan dan belalang. Jadi kalau misal kata kura-kura ke, ikan mati dia tak dikira bangkai, tapi kura-kura lah, kura-kura mati bangkai. Apa lagi? Burung ke kan, tengah-tengah terbang, betul kena tembak, burung tu jatuh kat air, kat tasik tu, burung tu mati kat tasik tu, tak sempat sembelih, dikira bangkai. Jadi tasik tu tidak menjadi air mutanajis, ataupun sungai tidak menjadi air mutanajis, ataupun laut tidak menjadi air mutanajis. Melainkan yang kedua ni, air yang bercampur najis walaupun lebih 2 kolah. Macam tadi lah, tasik tu lebih daripada 270 liter, dah bercampur dengan najis, ada binatang mati dalam tu. Apabila berubah salah satu daripada 3 sifat, dia berubah warna, atau berubah bau, atau berubah rasa, barulah air tersebut jadi air mutanajis. Ataupun senang cerita sungai lah biasa kan, sungai kotor.
nampak sungai tu ada banyak sampah sarap. Kalau mungkinlah sungai yang bersih, kadang-kadang kita nampak seketul dua ketul sampah, air dia masih jernih. Air dia masih jernih, dia tidak dikira mutanajis. Tapi kalau air dia dah berubah coklat pekat ataupun mengeluarkan bau yang busyuk, kalau awak pegang dengan tangan pun rasa berminyak, rasa something wrong. Bukan air awak rasa. Jadi dia dikira air mutanajis, dan confirm lah mutanajis ni tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Next, muka surat 20. Ni contoh-contoh najis. Apa benda yang boleh dikira najis? Yang pertama, darah. Yang kedua, bangkai. Bangkai tu binatang yang matilah. Yang ketiga, benda yang keluar dari kubul atau dubur. Kubul tu alat kemaluan awak yang kencing tu. Dubur tu alat kemaluan awak yang berak tu. Yang keempat, arak. Minuman arak. Orang Islam tak boleh minum. Okay. Tapi kalau misal katalah ada jiran ke yang bukan Islam, dia minum arak, lepas tu arak dia tertumpah ke, terpelanting ke, dia terbaling botol masuk rumah kita, so kena bersihkan lah arak tu, sebab arak tu dikira najis. Bersihkan arak daripada lantai misal kata. Okay. Babi juga adalah sebagai najis. Anjing juga sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya najis. Ini sikit je. Nanti tahun 2, tahun depan awak akan belajar lebih banyak najis. Okay, ini contoh-contoh najis. Kalau dia masuk dekat dalam air, menyebabkan air tu, contohlah belakang tu gambar air terjun kan. Air terjun bersih, tapi kalau ada banyak sangat najis sampai air terjun tu berubah bau atau berubah rasa atau berubah warna, dia jadi air mutanajis. Okay, tu air mutanajis. So kita dah belajar 4 jenis air yang tengok gambar air sungai kotor. Kita dah belajar 4 jenis air. Air mutlak, air suci lagi menyucikan, boleh guna untuk wuduk. Air musyammas, air dalam bekas logam terkena matahari, boleh guna untuk wuduk tapi makruh kalau masih panas. Yang ketiga, air mustakmal, air yang dah digunakan untuk mengangkat hadas, berwuduk atau mandi wajib, tak boleh guna untuk wuduk. Yang keempat, air bercampur najis, air mutanajis, confirm tak boleh guna untuk wuduk. Yang kelima, yang terakhir untuk hari ini, air muqayyad. Air muqayyad. Apa tu air muqayyad? Air yang suci tapi tidak menyucikan. Air yang suci tapi tidak menyucikan. Air tu suci, bersih. Awak boleh guna untuk minum, boleh guna untuk basuh baju, basuh tangan, basuh kereta, basuh macam-macam, tapi tidak menyucikan. Tak boleh guna untuk bersuci, basuh berak, kencing, mandi tak boleh, wuduk pun tak boleh. Contoh air muqayyad. Apa-apa air mutlak yang dah bercampur dengan sesuatu dikira air muqayyad, senang cerita. Ataupun air tu memang semula jadi bukan air mutlak. Macam air kelapa. Air kelapa kita campur, memang ada dalam buah kan. Memang semula jadi air tu dalam buah kelapa, dan dia bukan kategori air mutlak. Air mutlak tadi ada 8 kan. Air kelapa dia tidak dikategori sebagai air mutlak. Air kelapa adalah air muqayyad. Yang kedua, air teh. Kalau tanya mak awak, macam nak buat air teh? Asalnya mak awak mungkin ambil air paip, ataupun air paip masuk ke dalam kowe dipanaskan, keluar jadi air panas. Lepas tu letak uncang, letak gula. So asalnya air paip juga. Air paip yang ditapis. Jadi asalnya air mutlak, bila campur dengan teh, campur dengan gula, dia jadi air muqayyad, jadi air teh. Jus oren pun sama juga. Mungkin ada yang pakai fresh kan, dia blender oren tu, dia perah oren. Siapa yang pakai cordial cordial dia ambil air apa, mungkin air paip juga, masuk ke dalam kowe ke kuku ke, dah ditapis, ataupun air mineral. Mineral ni kira air mata, air sebenarnya. Kan, air mineral, air mutlak. Jadi bila dah campur dengan cordial, jadi air oren, jadi air muqayyad. So air mutlak campur sesuatu bahan, dia jadi air muqayyad lah, dah tak boleh guna untuk wuduk. Macam tu juga dengan air kopi. Air asalnya air mutlak, campur dengan gula, campur dengan kopi, jadilah air kopi, jadi air muqayyad. Air dia bersih, kita boleh minum, tapi tak boleh guna untuk wuduk.
Tak boleh pakai air kopi untuk mandi. Untuk basuh berak kencing tak boleh. Confirm lah tak boleh. Jadi itu ciri-ciri air muqayyad. Itu yang boleh kita makan, minum. Ini contoh lain pula yang tak boleh dimakan, tak boleh diminum, tapi masih lagi kita boleh guna. Dakwat cair. Dakwat, awak nak refill dakwat dalam pen, dia cecair. Asalnya air campur dengan bahan-bahan kimia, nak menghasilkan warna tu. Jadi air dakwat tu bersih. Kalau terkena tangan awak, dia tak dikira najis. Wuduk awak tak batal dan sebagainya. Tapi boleh tak berwuduk pakai dakwat? Tak boleh. Boleh tak bersuci, mandi, basuh berak kencing pakai dakwat? Tak boleh. Air nila yang biru ni, mak ayah awak tahu. Boleh tanya mak ayah awak buat apa air nila tu. Biasa nak basuh baju putih, dia pakai air nila, rendam baju putih kat nila, nak bagi biru-biru sikit. Okay. Air untuk basuh baju lah senang cerita. Jadi air ni bersih, boleh guna untuk basuh baju, tapi tak boleh guna untuk berwuduk. Apa lagi contoh air muqayyad yang awak rasa boleh kaitkan? Air sabun, hari-hari awak basuh tangan, mandi awak pakai sabun. Apa lagi? Shampoo pun air muqayyad. Apa lagi? Febreze air muqayyad. Pencuci baju, air muqayyad. Apa lagi? Apa lagi cecair yang tak boleh dimakan tapi kita guna hari-hari? Perfume, air muqayyad. Boleh. Jadi kita ada 5 jenis air. Air mutlak, air musyammas, air musta'mal, air mutanajjis, air muqayyad. Yang boleh guna untuk wuduk, air mutlak dan musyammas. Air mutlak 100% boleh, air musyammas boleh pakai tapi makruh kalau dia masih panas. Bila dia dah sejuk, air musyammas bila dah sejuk dia jadi air mutlak. Okay. Air musyammas bila dia dah sejuk dia jadi air mutlak lah, selagi mana air tu bersih. Tapi kalau air tu dah ada binatang mati pula dalam bekas logam, dia jadi air mutanajis. Okay. Itu sahaja ulang kaji untuk hari ini, kelas kali ini. Terima kasih kerana menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.